mata tiga. Kau yang jadi hantu, lain pula yang tertepi. La 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 la. Zaman aku getah pahet tali pinggam. Zaman kamu surat layang duit terbang. Ada kata ikut kawan, itu confirm perai syaitan. Diri bukan, duduk Tanjung Rambutan. Tan tut ekeladi wewe. Kau tak tersedut performa layang kepala. Isap rokok kembang kau Cina. Salah koma orang yang lain pun kena. Kan KKM lah miloi. Baru kau terpekik pada muka kau terkantoi. Ejen mandi dalam kolam. Ingat adik-adik jangan buat macam-macam. Tap kungkap masuk pintu keluar tingkap. Ingat adik-adik, jangan buat macam-macam. Itulah dia tadi, lagu Cikadun daripada kumpulan Floor 88 menjadi pembuka untuk segmen kita yang seterusnya ini, iaitu berkenaan anjakan kepulihan. Ya, satu masalah yang saban hari kita bincangkan iaitu mengenai kes dadah daripada dulu hingga sekarang. Permasalahan yang sama, tapi disebabkan negara kita sebuah negara yang prihatin, berbagai inisiatif dan juga program telah pun dibentuk bagi memulihkan semula penagih dadah ini. Jadi bersama dengan kita hari ini untuk membincangkan mengenai anjakan kepulihan, kita bersama dengan Puan Siti Mariam Mursidan, Pengarah Bahagian Rawatan dan Pemulihan AADK, dan di apit kiri dan kanannya kita bersama dengan Zai Hamzah, bodyguard Zai Hamzah, dan juga Muhammad Eric Fuzi ataupun Eric, kedua-duanya daripada kumpulan Floor 88. Tadi punya lagu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bersemangat. Dia nak tutup-tutup ni dia ceria. Kena ceria sikit. Itu kata Eric lah. Kita nak bagi mesej kepada anak-anak muda di luar sana, generasi belia dekat luar sana berkenaan dengan keanjakan untuk kita pulih daripada penagihan dadah ini. Jadi terlebih dahululah kita tanya kepada wakil daripada AADK berkenaan dengan apa antara kempen-kempen yang telah dilaksanakan sebelum ini, pastinya untuk memperkasakan golongan belia supaya terhindar daripada penagihan dadah ini. Mungkin apa antara program-program yang telah dilakukan setakat ini? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Dan saya terlebih dahulu saya ucap terima kasihlah kerana menjemput saya pada pagi ini. Dan kalau kita lihat saban hari memang setiap kali memang banyak berita-berita berkenaan dengan sama ada dadah tu sendiri ataupun penagihan tu yang keluar sama ada TV ataupun surat khabar. Dan sebelum kita bercerita tentang lanjut berkenaan ini, kita kena faham jugalah berkenaan dengan penagihan tu. Penagihan tu orang kata macam seolah-olah benda ni macam tak ada apa. Macam something yang kalau orang ambil pun bukan masalah dia, masalah orang lain dan bukan masalah kita. Sebenarnya bila kita dah terlibat dengan penagihan tu, maksudnya sangat sukar sebenarnya kita nak melepaskan diri. Pada waktu permulaannya kita ambil mungkin secara sesuka ataupun nak rilis ataupun sebagai satu kaedah untuk membebaskan diri daripada permasalahan. Tapi sebenarnya itu bukannya langkah yang bijak lah, dan dia adalah ada langkah yang salah. Sebab bila dah guna kita akan terjebak dan kita sangat sukar untuk memulihkan. Walaupun usaha tu ada tapi memang sangat sukar dan memang perlukan komitmen. Dan daripada segitu pun kita menyadari keadaan tu, kita terus melaksanakan kempen-kempen lah. Kempen ni yang kita sasarkan kepada golongan yang amat mudah untuk terlibat dengan penagihan. Sebab golongan yang
yang sangat mudah untuk menerima, mencuba sesuatu yang baru. Dan kata banyak mitos-mitos kata benda ni bagus, benda ni dapat menjadikan orang lebih kreatif dan sebagainya. Jadi kempen-kempen tu salah satunya kita guna ikon kami lah dua orang ni, Flow 88, yang akan membantu kita untuk menyampaikan mesej yang tidak ada. Dan seterusnya kita juga turun kepada golongan sasar tersebut. Sama ada di peringkat keluarga, golongan tersebut, keluarga, masyarakat dan pelajar-pelajar lah. Cuma waktu PKPB ni mungkin kita ada memiliki banyak kekangan lah untuk menyampaikan mesej tu disebabkan kita tak boleh berjumpa direct dengan ramai orang. Jadi kita pun cuba melaksanakan sesuatu yang baru dan kita cuba menyampaikan mesej tu melalui teknologi yang barulah, melalui WhatsApp, melalui Twitter, melalui Facebook dan sebagainya. Dan dari situ juga kita juga cuba jugalah pergi kepada kumpulan sasar, maksudnya disebabkan PKPB ni kita mengubah corak kempen tu kepada lebih berfokus. Maksudnya daripada kumpulan besar tu kita kecilkan, jadi kita fokuskan lagi, maksudnya golongan yang kita kelaskan sebagai benar-benar berisiko untuk menjadi penagih dadah. Sebab kalau kita lihat penagih dadah ni dia punya umur untuk menagih tu dah semakin muda. Kalau dulu-dulu masa dulu kita rasa macam penagih dadah ni adalah golongan orang yang miskin, orang yang mempunyai masalah ataupun tekanan dari segi persekitaran. Tapi keadaan ini bukan sekarang. Sekarang ni benda ni dah berubah. Jadi dia dah semakin muda, dan umur belasan tahun pun dah mula mengenai dadah. Maksudnya kita kena mencari kenapa benda ni boleh berlaku. Jadi disebabkan itu kita fokuskan. Jadi fokuskan maksudnya kita pergi kepada kumpulan sasar, iaitu golongan muda dan keluarga-keluarga. Keluarga ni pun kita tengok jugalah, bukannya semua keluarga ni bermasalah. Dan kita juga tidak boleh menyalahkan semua ini adalah masalah family. Tapi benda ni adalah saling berkaitan antara diri sendiri, antara keluarga dan masyarakat juga, dan kita ni sendiri pun kena bertanggungjawab untuk membantu agar masalah ini tidak terus menular lah. Faham? Jika selama ni kita boleh lihat kaunselor daripada AADK yang melakukan tanggungjawab untuk mendidik dan juga membantu penagih-penagih dadah, tapi kali ini kita melihat cara pendekatan yang berbeza daripada AADK dengan menggunakan ikon-ikon seperti yang diapit berdua ni. Ya, saya. Flow 88 ni, bagaimana sebenarnya dengan pemilihan ikon ini boleh membantu mereka ini? Sebab berdasar kepada tu kita percaya bahawa untuk kita berhentikan masalah penagihan, memberhentikan masalah dadah ni, dia bukannya seorang saja boleh bekerja. Dia perlukan ramai orang untuk membantu dari segi sudut masing-masing. Daripada kepakaran dan keperluan dia. Macam Flow 88 ni. Dia mungkin dia punya pengaruh dia ramai kepada bulan remaja. Orang suka tengok dia. Jadi dia sambil dia menyanyi tu dia boleh sampaikan mesej. Mesej untuk dia jangan mengambil dadah, jangan mendekati dadah. Sama ada walaupun mesej tu sama ada secara terus ataupun tidak terus, tapi itulah yang kita matlamatkan. Dan itulah dia kita nak tanya kepada kumpulan Flow 88 yang mempunyai pengikut yang sangat ramai. Jadi apa peranan selebriti dalam membantu usaha kita untuk mencegah penagihan dadah dalam kalangan belia ni? Okey. Kita selalu ada satu stigma yang mengatakan pemain muzik ni selalu dikaitkan dengan dadah. Kan? Jadi bila kata kita ahli muzik, kita artis, dia menjadi satu tanggungjawab macam mana kita nak cerminan hidup kita tu. Kan? So kalau kita dilantik sebagai ikon tapi diri sendiri tak betul, salah lah. Jadi kita kena buktikan dulu betapa yang kita ni clean daripada pengambilan dadah, dan barulah layak dicontohi sebagai ikon, dan kita boleh mengajak adik-adik yang lain untuk tidak mengambil dadah sama-sama. Jadi kami pernah buat live urine test. Ya, betul. Wow. Kami pernah buat live urine test kan. Kami pernah buat live urine test sebab sebelum kami dilantik menjadi ikon AADK, banyak tomahan jugalah sebab Flow 88 selalu agresif atas pentas. Kan. Kita boleh nampak air kurus lah, air dengan kurus dia kan. Kita orang yang bulat-bulat ni pun kena juga. Yang bulat tu kena. Kan? Jadi macam mana kita nak tolak tomahan tu lah. Dan orang kata melentur buluh biar dari rebung. Betul. Kan? Jadi sasarannya kanak-kanak, dan kita nak terangkan kepada orang juga
muzik dan seni ni tak memerlukan dadah. Tapi dengan muzik dengan seni juga kita boleh memberi kesedaran tentang penyalahan guna dadah. InsyaAllah. Kita nak tanya. Zai kat ujung sana. Oh, yang ni. Dia senyap je tadi kat tepi kan. Okey, bila kita nak memberi nasihat kepada seseorang, selalunya lah kita akan belajar daripada pengalaman yang lepas ataupun daripada orang sekeliling. Ada ataupun tidak sebelum ini orang sekeliling menghadapi penyakit ataupun mengambil penyalahgunaan dadah ini? Okey, secara tak langsung sebenarnya sebelum-sebelum ni saya ada kawan-kawan yang terkait betul daripada zaman belajar, daripada zaman sekolah semua ada benda tu yang sekeliling saya yang terlibat. Jadi bagi saya macam diorang ni mungkin macam tadi Puan cakap, dia mungkin daripada suka-suka apa semua dan terjebak. Jadi bila kita kawan ni kita nak bagi nasihat kadang-kadang benda tu tak, orang cakap dah tak load dah. Jadi bagi saya kita orang macam anggap okey kita kawan tapi secara tak langsung kita macam cakap lepas tak payahlah buat benda ni apa semua kan sebab benda ni tak elok. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak boleh terima benda tu. Jadi bagi saya inilah cara saya untuk orang cakap membantu kita sasarkan kepada golongan kita orang punya fan kanak-kanak semua kan untuk jangan bagi dia orang terlibat. Dan masa sama memang saya buat lagu ni orang cakap ada unsur-unsur macam catchy apa semua tapi secara tak langsung kita nak sampaikan mesej tu supaya budak-budak tahu apa kesan dia ambil ada ilusi, ada yang gejala sosial sekarang ni, benda-benda macam tu lah. Jadi saya buat lagu semua berdasarkan orang sekeliling saya jugalah yang banyak terlibat juga. Baik Puan, bagaimana untuk kita mengeluarkan stigma untuk belia-belia yang terlibat dalam gejala dadah ini supaya masyarakat memainkan peranan yang cukup penting untuk memastikan mereka benar-benar pulih. Kerana ada yang sudah memasuki ADK, dah pulih secara sepenuhnya tetapi bila kembali ke masyarakat, dia ada cabarannya di situ. Bagaimana kita untuk menolak stigma negatif untuk golongan sebegini? Okey, kalau kita lihat kalau kita cakap penyakit dadah ni akan sinonim dengan tangkapan kalau penyakit dadah mesti kena tangkap polis, lepas tu kita hantar daripada pemulihan. Okey, itu menyebabkan stigma sebenarnya. Tapi sebenarnya ADK ni selain daripada dia buat pemulihan secara tu kita cara inilah perundangan iaitu tangkapan kemudian pergi perintah mahkamah. Sebab tu penyakit dadah dia tak panggil hukum tau, dia panggil perintah. Sebab penyakit dadah inilah pesakit. Kita tak hukum dia, kita perintahkan dia menjalani pemulihan. Dan selain daripada tu, kita sebenarnya kita ada perkhidmatan sukarela sebenarnya. Maksudnya perkhidmatan sukarela ni memang dah lama daripada sejak wujudnya Akta Penanggulangan Dadah tu wujud memang dah ada tapi dia tak popular. Memang orang tak popular dan memang orang mungkin tak tahu ataupun tak sedar. Jadi ADK dari semasa ke semasa terus mencuba sesuatu untuk mewawarkan bahawa seorang itu kalau terjebak dengan dadah masih ada jalan sebenarnya untuk dia pulihkan diri sebelum dia terus terjebak dan berulang-ulang dan mengguna. So kita pun meneruskan dan kita sentiasa review balik, kita tengok balik berkenaan dengan penanggulangan ni masa kita sasarkan, memang kita sasar kepada sukarela sebenarnya. Sebab kalau tahun ni kita tengok sukarela ni tak banyak sebenarnya orang nak datang. Betul. Dia hanya lebih kurang 19% saja yang datang secara sukarela. Yang lain-lain tu tak datang. Mungkin stigma itulah, stigma yang kata bahawa penanggulangan tu perlu ditangkap, bila tangkap masuk pusat. Jadi bila dia tangkap tu dia punya cara penerimaan tu orang agak berbeza. Walaupun orang tu dah pulih, jadi orang kata betul ke masalah isu tu. Jadi keadaan ini menyebabkan kita perlu mempukuhkan ADK mempukuhkan untuk kita kuatkanlah pendekatan sukarela ni dan kita buat sesuatu yang baru dan kita juga perlukan kerjasama daripada semua pihak lah. Maksudnya orang-orang yang pernah bersama kita, orang-orang yang pernah mengikuti program kita untuk sama-sama menyumbang idea macam mana yang terbaik untuk buat pemulihan sukarela. Jadi benda-benda ni lah. Jadi bila dia datang kepada kita secara sukarela, dengan sendirinya dia akan buka minda. Sebenarnya penanggulangan dadah ni kadang-kadang dia ada pemikiran sama ada dia sedar atau tidak sedar. Dia antara dua keadaan tu. Bukannya sedar tak sedar tu yang dia pensan, bukan. Maksudnya dia sedar atau tidak sedar,
perlukah dia bertindak ataupun perlukah dia melakukan sesuatu untuk diri dia. Jadi bila dah sekali ini dia diharapkan minda sedar tu akan lebih besar dan dia akan membina kepercayaan diri dia sendiri dan membina keyakinan bahawa dia boleh. Jadi dengan itu, dengan disokong oleh kita punya program, kemudian bila dia dah sihat, dia boleh keluar, kita perlu juga komuniti untuk bersama dengan kita. Maksudnya komuniti itu bukan saja selepas dia bebas. Maksudnya masa berada dengan kita pun, komuniti itulah kita dah ajak dia bersama-sama kita. Dan kita juga ajak juga NGO untuk bersama-sama dengan kita. Macam mana boleh mengurangkan stigma itulah. Okey. Tadi pun katakan bila kita bercakap mengenai penagih dadah ni, kita boleh kaitkan dengan mereka yang mempunyai masalah, lepas tu orang-orang yang berusia. Tapi sekarang berbeza budak-budak muda ataupun remaja yang menghidap masalah ini. Bagaimana sebenarnya AADK mengolah program yang sedia ada, okey, bagi memulihkan semula mereka, sebab kita tahu kalau nak ajar budak-budak ni tak boleh sama dengan cara nak ajar orang dewasa. Memang sangat betul lah. Okey, disebabkan tu ADK pun dia dah banyaklah kita baiki, dan salah satunya kita juga ada pusat pemulihan untuk remaja bawah umur 18 pun ada. Kita tak campurkan dengan yang dewasa lah. Dan kat situ kita olah dia punya program tu sesuai dengan dia. Maksud dia yang sesuai lah mana zaman-zaman dia, apa yang dia perlukan. Sebab remaja ni ataupun bawah 18 ni dia masih di usia yang sangat muda. Jadi dia perlu kita bina diri dia, ketahanan diri dia untuk dia terus jadi yang produktif. Maksudnya kalau sebelum di pusat pemulihan untuk remaja ni juga kita sediakan untuk sekolah. Maksudnya dia boleh ambil SPM ataupun PR lah untuk dia digunakan selepas dia bebas. Jadi di situ kita akan sesuaikan. Maksudnya apa yang dia belajar tu dia boleh gunakan. Sebab kita fikir dia punya tu masih panjang lagi. Betul. Jadi dia punya program-program tu pun berbezalah dengan yang dewasa. Baik, daripada itu tadi, kita sedia maklum pelbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk mencegah hal ini, iaitu isu penagihan dadah ini. Dan salah satunya ialah melalui muzik video Cikadun. Mungkin boleh terangkan sedikit muzik video Cikadun ini, dari mana inspirasinya, mesej yang cuba disampaikan? Okey, sebenarnya waktu saya buat muzik video Cikadun tu, dia punya keyword asalnya mesti daripada lirik lagu. Jadi daripada lirik lagu tu banyak benda-benda yang panggil sarkastik, satire, kan. So dari segi isu anak pak pandai, kan, pergi ke bulan bukan pakai roket NASA, kan, dan juga dimasukkan juga dengan unsur-unsur masalah sosial, dari segi perbezaan tentang bagaimana anak dididik oleh keluarga zaman dulu dan juga zaman sekarang, dan semua itu ada lah, kan. Dan juga masalah sosial dari segi kesan pengambilan dadah ni, ilusi. Kalau tengok muzik video Cikadun ni, semuanya indah. Semuanya indah. Tapi lama kelamaan dia jadi something yang mengerikan. Itulah kesannya dalam pengambilan dadah. Mula-mula memang indah, kan, tapi lama-lama dia mengerikan. Ada masalah kes rogol, kacau anak dara orang. Ini semualah ni kisah dia. Baik, sikit daripada Zaid. Cikadun tu apa? Okey, Cikadun sebenarnya tak ada apa benda pun, sebab kita tak ada benda, sebab kita letak tajuk tu, kita nak untuk apa Cikadun. So kita nak tarik orang untuk menonton dan dia sendiri pasal dadah benda tu. Kalau kita letak bahasa macam bahasa dadah, orang dah tahu lagu ni pasal dadah semua. So bila kadang-kadang masyarakat Malaysia ni dia kreatif. Kadang-kadang sesebuah lagu tu dia boleh olah sendiri. Betul lah, bit dadah jadi ni. Itu cara kita orang untuk tarik orang untuk tengok lagu Cikadun. Baik. Okey. Dah terjawab Cikadun tadi tu apa? Anda boleh terus menyaksikan klip video ataupun muzik video Cikadun di laman YouTube sekarang juga. Memang sangat menarik videonya. Dan juga sekarang ini kita dah sampai ke hujung rancangan. Apa pun terima kasih kita nak ucapkan kepada ketiga tamu kita kali ini berkongsi mengenai dadah dan bagaimana kita nak memberi sokongan dan memberi kepulihan kepada penagih. InsyaAllah. Apa-apa pun sepanjang 3 jam kita bersiaran pada ini, kita harapkan
segala yang kita kongsikan memberi manfaat kepada penonton. Selamat pagi Malaysia. Ya, 8 hingga 11 pastinya di saluran berita RTM, MyFM 1, 2, 3 dan juga TV1. Dan juga pada rakan-rakan Facebook kita yang sentiasa menemani kami saban hari. Baik, walaupun hari ini 7 hari bulan Disember 2020, pergerakan rentas daerah dan negeri dibenarkan. Ingat, SOP dan juga amalan norma baru perlu terus dipatuhi. Ya. Sampai di sini saja. Saya Munawar Azmi. Dan saya Syafiq Kaisa. Assalamualaikum. Aku